كافة الأنبياء والمرسلين ولأمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداه من الكائنات الباقي وهالك كل ما عداه من المخلوقات. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin. Kita masih di dalam khutbah kita. Nah, hari ini sambung lagi kata dianya wa asyhadu an la ilaha illallah, dan naik saksi oleh aku akan bahawa setiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi awak mari ilah itu dengan mana al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan sebenar. Tu jangan kita pasal makna ilah tu al-ma'bud bil batil, yang disembah dengan palsu, disembah dengan bohong. Mana? Tok Pekong di Batu Keh. Nah, hok di Kelantan tu besar-besar saja tu. Hok tidur tak bangun-bangun. Nah, hok bangun tak duduk-duduk, hok duduk tak tidur-tidur. Banyak tu. Hok tu bukan ma'bud bil haq, itu ma'bud bil batil. Maka tak sah kita nabi. Sebab apa tak sah kita nabi? Sebab al-ma'bud bil batil tu ada. Kau tak ada Batu Keh? Ada. Tiba-tiba kita kata dia tak ada. La ilaha, tak ada. Bahau yang panggil nipu tu. Al-ma'bud bil batil tu ada. Tu. Lagi pula al-ma'bud bil batil tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Nama dah al-ma'bud bil batil. Mana Tuhan palsu? Tuhan palsu Tuhan ke? Tuhan ke Tuhan palsu pun? Tuhan juga deh. Duit palsu pun duit. Siap lama pondok hamba lagu tu.
Kalau duit palsu ni duit siap lama lah. Nanti ni cetak banyak duit 9.5 juta siap-siap nak pondok. Nah, duit palsu. Duit palsu bukan duit. Itu dah. Tuhan palsu bukan tu. Tuhan. Ini banyak orang duduk nabi la ilaha, tak ada Tuhan kata. Tak ada Tuhan berhala, Tuhan tokong, Tuhan di semua. Tak ada. Mana Tuhan ada molek? Lagi pula bukan Tuhan sejak di awal. Kalau kita nabi hak tu, lalu kita isbat illallah, melainkan Allah. Jadi maknanya di mana? Melainkan Allah sahaja Tuhan yang palsu yang ada. Berat. Bapak, sebab illah situ kita jadi illah muttasil. Illah muttasil ni artinya sebelum daripada illah dengan selepas daripada illah tu benda yang sama. Itu lah. Jadi kita kata la ilaha tu tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan sungguh, Tuhan sengati tu tak ada. Tak ada sengati kau. Allah satu kita tak nafi. Jangan nabi dengan Allah pun tak ada juga, kafir lah semata. Nah, tak ada Tuhan yang sebenar. Dengan Allah pun tak ada. Kafir sampai mula. Nah, jangan. La ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar, tak termasuk Allah. Hak selain daripada Allah. Betul ke? Ada tak Tuhan yang sebenar selain daripada Allah? Tak ada. Hanya Allah je Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi kita nafi kata tidak ada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah tu, kita nafi kata tak ada Tuhan yang sebenar selain pada Allah. Betul tu? Kenapa? Karena Allah sahaja Tuhan yang sebenar yang ada. Sebab itulah Qarinah kata kita tidak nafi Allah Tuhan yang sebenar yang ada, illallah. Awak mari illallah tu tunjuk kata kita tak nafi Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Pahak kita nafi tu mana? Tuhan yang sebenar selain daripada Allah. Betul itu. Nah, sebab Tuhan yang sebenar selain pada Allah ada tak? Tak ada. Tengok. Tu melainkan Allah. Tengok kita terjemah. Illallah, melainkan Allah wahdahu, padahal esa ia Allah. Nak takkid lagi tu. Tu nak takkid lagi kata bahawasanya padahalnya kalau kata la ilaha illallah tu tidak kata Allah saja Tuhan. Supaya kita kata kita pergi rumah YB. Kita tanya YB ada tak di rumah? Anak dia kata tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Jadi makna kita faham apa? YB sore yang ada di rumah ni. Itu makna. Itu ma yuradu bil lafzi. Itu makna hak dikandaki oleh lafaz. Mau orang tanya kita, awak faham apa anak YB kata tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB? Saya faham tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Duk ulang balik. Hak tu bukan faham tu duk ulang balik apa hak anak YB cakap. Hak kita faham tu apa? Tu hak faham tu apa? YB seorang ada dalam rumah ni. Tu. Bila kata tak ada Tuhan melainkan Allah, Allah sa Tuhan. Tu makna dia gitu. Padahal tidak Allah sa Tuhan. Tapi wak mari lagi nak takkid, padahal sa ia Allah. La syarika lahu, tiada yang sekutu baginya bagi Allah. Ni isyarat wahdaniyah, bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Pentinglah kita kena reti tu. Nanti kita akan bahas lah nanti masuk sifat wahdaniyah tu. Tapi sambil-sambil tu betapa pentingnya orang panggil wahdaniyah ni. Sebab apa? Sebab satu dosa yang Allah Ta'ala tidak akan ampun ialah dosa syirik. Syirik situ bukan syirik khafi. Jangan kita ngajar ke waktu bi ayat Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa syirik. Dia pun kata, tengok tuan-tuan, Tuhan tak ampun kalau kita riak, kalau kita ujub, kita beratlah betul. Tu bukan syirik jali, tu syirik khafi. Syirik khafi ni berdosa. Maka bila berdosa,
masuk dalam keampunan Allah. Artinya kalau seorang itu tobat daripada riak, ujub, sum'ah, takabur, Allah terima tobat dia. Atau mati tak sempat bertaubat, mati dengan riak, ujub, sum'ah, takabur, maka di dalam masyiatillah dia panggil, kehendak Allah, kemahuan Allah. Kalau Allah nak apa, boleh ya. Tuhan nak apa habis? Masuk syurga-Mu, apa-apa habis dosa-dosamu, riak, ujub, boleh. Atau Tuhan nak menegakkan keadilan dia, Allah nak sumbak buh dalam neraka tu, dibakar dalam api neraka. Selama tempoh kita duk riak, ujub, sum'ah, takabur, bakar habis licin, hilang dosa riak, ujub, sum'ah, takabur, masuk syurga. Gitu. Jadi jangan duk tukar gitu, tukar takih habis syirik khafi, syirik jali, nyanyi kau yang kapung, serabut perut jadi sudah. Aku duduk semaya lama ni ada juga riak ujub. Kalau susah lah kalau ni amal ibadah. Tak mari semaya. Bapak takut riak? Mari semaya surga, takut riak kata. Biarlah 4 orang yang mari tak apa dah. Biarlah 4 orang yang mari tak apa dah, kata. Lepas tu, kenapa awak tak mari surga? Saya bukan tak nak mari, saya takut riak, kata. Al amalu iza dakhala riak batala. Amal bila masuk riak patah habis segala pahala. Rugilah saya. Kalau gitu, tarkul a'mal li ajli riakul akbar. Tinggal beramal kerana takut ke riak besar lagi. Jadi tak mari surga tu kerana takut riak besar lagi tu. Ni khabar sikit, ingat ni. Tu dia takut hari sejuk, hari surga takut riak saya tu. Semaya mana? Semaya dalam almari, koci kat luar. Allahu Akbar. Ya Allah, aku ni khusyuk ni, ya Allah, aku ikhlas ni, ya Allah. Tapi tak ada orang tahu lah. Mudah-mudahan kalau aku mati esok, ramailah orang tahu aku ni mayat sebenarnya dalam almari, koci kat luar. Apa? Tak suwi riak. Tipu setan juga. Tengah dak semaya tu riak dah. Apa? Harap supaya nanti yang mati orang tahu yang mayat. Jadi soalnya bukan masalah orang, masalah hati kita tu. Itu. Jadi syirik hak dikatakan oleh Allah dalam Quran Allah tak ampun tu syirik akbar. Mana syirik akbar? Yakni menyemutukan Allah. I'tikad ada zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Syirik. Atau ada pada orang lain satu sifat yang sama dengan satu sifat Allah pada nama dan makna. Syirik. Atau i'tikad ada pada selain daripada Allah perbuatan seperti Allah pada pihak mengada menjadi. Duduk dalam ekon aku ni, hati kita i'tikad ekon yang memberi sejuk dengan tabiat ekon. Syirik kan? Bukan syirik kopi ni, syirik jali ni, syirikul akbar. Syirik mati walaupun di tanah di perkuburan Islam, kafir hakikatnya. Sebab apa? Dak i'tikad ekon yang memberi sejuk dengan tabiat ekon. Atau kerana ekon kita dapat sejuk, dengan dijadikan dia illah, dia panggil wa may yakul bi tabai au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Tengok tu bahaya tu, tak ngaji ilmu tauhid susah. Tu dia kata bukan ekon bagi sejuk, tapi ekon dapat beri sejuk kepada kita tu kerana Allah telah jadikan power pada dia, mampu memberi sejuk. Allah jadikan pada kipas mampu beri angin, pada lampu mampu beri cahaya. Tu pada nasi makanan mampu bagi kenyang, pada air mampu hilang dahaga. Hak ni pada kufurnya khilaf ulama. Ulama Samarqandi sebahagian daripada Maturidiyah panggil ulama wara' an-nahri masih menghukum kufur. Tapi kau tu kau yang marjuh lemah. Kau yang rajih kata pendapat ni i'tikad seperti ni tidak kufur tapi salah, sesat. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Itu dah. Jadi hak i'tikad hak betul ke mana? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan, memberi bekah pada manfaat dan mudarat itu tidak adalah ia melainkan hanya Allah saja satu-satunya. Artinya kita duduk dalam ekor sejuk ni, i'tikad kita ke mana? Allah yang menjadikan sejuk di sisi adat kita pasang ekor. Gitu di sisi adat. Maknanya kalau tidak ada ekon pun Allah mampu tak bagi sejuk? Mampu.
Geting Highland, kamera Highland tak ada duk rekon-rekon sejuk getar-getar tu ni. Berasak mulut-mulut. Di sisi kita pasal kipas, Allah jadikan angin. Di sisi adat kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Maka terima tak makan nasi kenyang? Terima. Atau makan nasi satu kontena, atau satu benda padai mempadi satu benda. Banyak makan nasi tapi lapar, terima. Sebab apa? Sebab yang memberi kenyang ialah Allah. Itu akidah yang betul. Jangan kita makan nasi kape, minum air pun jadi kape, panas-panas pasal aircon sejuk kape. Nyanyo piyah atas kepala tak cabut. Kita tak ada air lagi, serba besar lagi, janggut panjang pas pusat, sugi keliling telinga kiri kanan, wasbah kata tekak. Tuan jadi kape. Apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dak ngaji. Itu dah. Habis. Al-Qadimul Mukha. Kita tak terang panjang lagi ni, baru khutbah baru ni, tak masuk ngaji lagi ni. Al-Mukhali Al-Qadimu. Lagi yang qadim. Artinya tidak ada awal bagi ada. La awwala li wujudihi wa lam yataghayyar. Itu orang bagi qadim. Tidak ada awal bagi ada dan tidak terima berubah. Itu qadim. Allah Ta'ala satu-satunya zat yang qadim. Selain daripada zat Allah tidak ada yang qadim. Kalaupun dipanggil qadim, bukan qadim zati tapi qadim zamani. Apa zamani? Bukan zamani slang tu. Zamani itu maknanya apa? Iaitu nisbah panjang masa, lama masa. Orang panggil apa? Sedia dengan makna lama masa. Tu sedia juga tapi lama masa. Itu bukan sedia Allah Ta'ala tu jamin-jamin. Bukan Allah Ta'ala sedia dengan mana jamin-jamin gitu ada. Bukan gitu. Tu. Kita kata rumah sedia, kereta sedia. Kereta baru ni. Ada kereta sedia dah, jaga pakai. Itu orang panggil sedia apa? Qadim zamani. Atau qadim idafi. Apa? Yang ni nisbah buat banding. Pok dengan anak, mana lebih sedia? Pok mana lebih sedia? Anak dulu nyanyi pok dah. Anak lu tu baik baru pok orang. Pok dulu sedia pada anak. Tu panggil nisbah buat banding. Tu bukan sedia Allah Taala kata. Lagi al-mukhalifu lima adahu minal kainati. Allah Taala tu sifat bagi Allah lagi ni. Al-mukhalifu lagi yang bersalahan, artinya tak serupa bagi al-mukhalifu lima adahu, lagi yang bersalahan mana tak serupa akan segala yang lainnya. Adahu maknanya selainnya, yang lainnya lain daripada Allah. Gapo dia ma tu barang yang selain daripada Allah tu, bayan pada kata ma minal kainati, daripada segala kainat. Kainat ni makhluk kan. Dia panggil kainat pun dia panggil, mungkinat pun dia panggil, makhluqat pun dia panggil, alam pun dia panggil, khallah lah kata. Nama lain-lain tapi benda hak dipernama tu benda yang sama. Orang panggil musamma tu sama. Nama je banyak. Itu iktibar, orang panggil iktibar berbeza, maka makna tu lain. Panggil mungkinat sebab apa? Benda terima ada, terima tak ada sama berat. Panggil makhlukat kerana apa? Kerana benda daripada tak ada kepada ada. Panggil alam sebab apa? Sebab dia jadi tanda menunjuk kata ada yang mencipta. Gitu lah. Tu. Jadi yang sudah pening lah. Hazihil kaina. Nak apa pula kaina. Hazihil makhlukat. Ni biasa dengar sikit makhluk kot. Hazal alam. Tu biasa dengar lah kan. Alam semesta, alam semua jadi. Tu menteri alam, sumber alam dan air dan sebagainya. Tu biasa dengar je. Artinya benda hak sama mereka tu, kena ke makhluk. Al-baqi, lagi yang kekal ia Allah. Wa haliku kulli ma adahu minal makhluqati, dan wawahul hal, padahal fano tiap-tiap, ini binasa tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Orang panggil amun maksud ni. Binasa sini amun maksud. Apa? Yang ni lafaz tiap-tiap tu kulli tu orang panggil kulli majmu', bukan jami'. Sebab apa? Ada 10 perkara Allah Taala istisnakan. Allah Taala kacawalikan daripada binasa.
Maka mereka tu Allah Ta'ala perkekalkan. Bukan kekal dengan senoti-ngoti dah. Allah perkekal. Tapi pada hukumnya harus binasa. Mana? Syurga, neraka. Nah, jasad para nabi. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulis rubi kita ni. Nah, tu gabung lagi weh. Kursi, luh mahfuz, arash, qalam, yang belakang tu itu beberapa makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala perkekal. Ketika mana Allah Ta'ala pelakukan kiamat, hacul bu alam semesta ni, ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala perkekal. Allah perkekal, bukan dia kekal sendiri dah. Itu dah. Jadi tiap-tiap sini hak selain daripada 10 perkara tu lah. Jadi 10 perkara tu Allah Ta'ala sendiri yang memperkekalkan. Dah. Jadi selain daripada 10 perkara tu, tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada sekalian makhluk, fana binasa habilici. Nah, kita pun fana binasa habilici. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu tu binasa habilici, semua sekali. Kullu man 'alaiha fan, fana binasa, wa yabqa yang kekal wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat Allah Ta'ala yang mempunyai kemuliaan, ketinggian dan sebagainya. Itu. Kemudian kata Syekh Muallif, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul aminu. Wa asyhadu dan naik saksilah olehku anna akan bahawasanya Muhammadan akan bahawasanya Nabi Muhammad itu khabar anna Muhammadan tadi abduhu ialah hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan pesuruhnya, pesuruh Allah. Inilah agama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mengiktikadkan Nabi Muhammad tu ialah hamba Allah. Bukan Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Tu. Adapun perkataan orang sufi, yang boleh membawa waham kepada orang awam menuhankan Nabi Muhammad, itu wajib kita tolak. Atau kita kena tahu tafsiran dia dari sudut pandang orang sufi. Jangan kita tafsir sendiri-sendiri, jangan. Dah. Sebab orang sufi tu dia ada orang panggil perkataan dia, perkataan khah untuk ahli, orang panggil taifatul qaum. Contoh dia kata Allah zat, Muhammad sifat. Tu pelik lah tu. Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Sudah. Berat lah tu. Bagi kita orang awal ni, sudah kafir dia lah menuhankan Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya di sisi mereka kaum bukan maksud lagu tu. Itu. Mereka ada huraian mereka tersendiri. Mereka tidak sekali-kali menuhankan Nabi Muhammad. Cuma oleh kerana kita tak tahu, maka kita tak boleh nak guna perkataan lagu tu. Siapa iktikad Nabi Muhammad ialah Allah, Allah ialah Nabi Muhammad, kafir dia, kafir selalu dah. Tu. As-sadiqul aminu, yang benar Nabi kita tu mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Mutabaqatu khabarihi lil waqi' itu panggil benar. Muafakat khabar Nabi Muhammad tu dengan realiti yang berlaku. Itu dia panggil benar. Sidqun. Nabi itu as-sadiq, yang benar. Ya Nabi Muhammad. Al-aminu, lagi yang kepercayaan, amanah. Tu amanah ni sifat bagi Rasul, bagi Nabi dan Muhammad SAW. Bukan amanah pan tu, bukan. Yang depan mula tu. Amanah ni sifat bagi Rasul. Apa amanah? Iaitu maksum, ismah. Tu terpeliharanya mereka tu, ismatuhum an fi'lil muharramah awil karaha awil khilafil aula. Itu terpelihara mereka itu, para rasul, para nabi ni, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada mengerjakan perkara yang haram atau makruh, hatta khilaful aula sekalipun. Itu dah. Lagi al-muballighu kulla ma umira bitablighihi min rabbil alamina.
Nabi Muhammad tu sifat bagi Nabi Muhammad lagi tu. Nah, sifat bagi abduhu tadi. Nah, sifat bagi abduhu. Nabi Muhammad tu hamba Allah, pesuruh Allah tu al-muballighu, lagi yang menyampai. Muballigh yang bersifat dengan tabligh. Tapi bukan sapa belaka dah. Al-muballighu tu kula, akan tiap-tiap ma umira, barang yang disuruh. Bitablighihi, akan dia dengan menyampaikan dia tiap-tiap tadi. Ini nak cerita kata wahyu Allah Ta'ala ni ada jenis, 3 jenis. Ada ma umiru bitablighihi, 1. Ma khuyiru bitablighihi, 2. Ma umiru bikitmanihi, 3. Jadi para nabi, para rasul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan tabligh ini pada wahyu mana? Wahyu ma umiru bitablighi. Wahyu yang diperintahkan mereka itu dengan menyampai. Adapun pada wahyu ma umiru bikitmani, wahyu yang diperintahkan Nabi untuk menyembunyikan wahyu tersebut, hak tu Nabi kita wajib bersifat dengan kitman. Begitu juga wahyu ma khuyiru bitablighihi, wahyu yang diberi pilih para rasul tu untuk menyampai atau tidak mahu menyampai. Nak menyampai kepada sesiapa, nak menyembunyikan daripada sesiapa, maka hak ni Nabi kita harus bersifat tabligh, harus bersifat dengan kitman. Itu dah, kitman tu makna menyembunyi. Jadi bukan mestinya Nabi kita tu tabligh semata dah. Hak Nabi kita tabligh menyampai tu hak Tuhan suruh siapa. Ada pun hak nak Tuhan pilih, Nabi tak siapa belaka. Contoh, nama orang munafik. Nabi siapa belaka tak ke Madinah? Tak. Hanya beberapa orang sahabat saja antara Huzaifah ibn Yamani. Selain daripada tu hatta Umar bin Al-Khattab pun tak tahu. Abu Bakar As-Siddiq pun Nabi tak bagi tahu. Tengok. Tu. Gapo dia wahyu hak Nabi tak menyampai tu, hak dilarang Nabi menyampai. Tak tahu Nabi tak siapa. Tu ada. Habis. Min rabbil alamin, daripada siapakah suruh tersebut tu? Tu umiru tadi. Disuruh tadi min rabbil alamin, ta'alluq pada kata ma umiru, daripada Tuhan yang memilik sekalian alam, Allah dah. Kemudian kata musannif, wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalinah, dan aku mengucapkan selawat dan aku mengucapkan salam. Ini kena serta sekali dah. Tu setengah ulama kata hukum makruh kalau kita infirad, mana kita asingkan selawat dengan salam. Kita selawat saja ke Nabi SAW, tidak ucap salam, melainkan pada lafaz-lafaz selawat yang warid tanpa salam. Seumpama dalam semaya kan, dalam semaya itu kita selawat ke Nabi tak ada salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mana ada selawat, mana ada salam. Selawat saja. Maka hak tu tak apa. Sebab apa gitu? Sebab Nabi sendiri aja. Lagi pula dalam hadis sebut ammas salam faqad alimta, ada pun memberi salam maka sesungguhnya mu telah mengetahui mana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan aku mengucap selawat dan aku mengucap salam ala asyrafil mursalinah, atas yang terlebih mulia daripada segala rasul. Ini orang panggil khabariyah lafzan, du'aiyah makna. Pada maknanya ialah minta dengan Allah Ta'ala supaya berselawat dan salam ke atum, rahmat dan sejahtera tu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sedia maklum dah lah makna selawat salam tu tak isyarah dah lah. Mana selawat daripada Allah ialah rahmat. Arti rahmat ialah i'ta'ullah, pemberian daripada Allah, serta pula makrunatun bi ta'zimin. Makrunatun bi ta'zimillah, maknanya pemberian Allah serta disertakan dengan apa? Memuliakan Nabi Muhammad, angkat peringkat itu mana? Memuliakan Nabi Muhammad, angkat peringkat.
Mana peringkat hak paling tinggi sekali di sisi Allah, iaitu maqaman mahmudah. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Pasti Allah membangkitkan kamu hai Nabi Muhammad di maqam yang terpuji. Apa maqaman mahmudah? Iaitu syafaatul uzma. Syafaat kita di pada mahsyar akhirat kelak. Itu. Kemudian salam tu pula ziyadatun ta'minillah. Tu kenapa? Karena sejahtera. Nabi memang sejahtera. Yang tak sejahteranya kita. Kita hak tak sejahtera, tapi kita tak sejahtera ni rasa sejahtera sentosa semua ni. Rasa kebal dengan aku, relax. Tu. Nabi tak sentosa, kita tak sentosa. Apa-apa duk minta sejahtera tu ke atas Nabi lagi. Minta tambah keamanan, kesejahteraan kepada Nabi. Gapo hak Nabi tak sejahtera? Iaitu kalau ada seorang umat Nabi yang dihumbang oleh Allah masuk dalam neraka, itu masuk. Nah, artinya kita minta Allah Ta'ala ziyadatun ta'minillah, minta ditambahkan keamanan kepada Nabi Muhammad, dengan makna kita minta Allah jangan humbang diri kita masuk neraka. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita masuk neraka, maka Nabi Muhammad gundah. Duk pergi bersujud di bawah arsy rahman semua. Duk puji Allah Taala semua. Minta apa? Minta keluar umat dia daripada api neraka. Itu adalah hadisnya panjang cerita. Tak ada ni? Tu. Minta siapa ke asyrafil mursalinah? Sayyidina, penghulu kami. Siapa penghulu kami tu? Muhammadin tu pada. Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merahmatilah oleh Allah Taala di atasnya Nabi Muhammad dan sejahtera Allah di atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi tu syafi'il muznibina, yang mensyafaat ia Nabi Muhammad bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Tengok. Jadi orang yang tak ada rasa tak ada dosa tak dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita rasa tak ada dosa. Mana boleh saya buat dosa? Saya pak lebay kot. Saya ustaz kot. Saya syekh kot. Saya jemaah masjid surai kot. Saya teriman kot. Siap lagu ni. Tu man zanna nafsahu barang siapa yang menyangka akan dirinya, man zanna nafsahu tahiran fahuwa mudhnibun bila syakkin. Gitu dah. Barang siapa yang menyangkalah ia akan dirinya tu orang yang tahiran, yang bersih daripada dosa, fahuwa mudhnibun, maka dia orang berdosa bila syakkin, tanpa ragu-ragu. Itu. Maka sebab tu kita tu tak boleh nak suka kata diri kita tu bersih. Kita kena suka diri kita tu seperti siang. Apa siang? Adanya malam di dalam siang. Betul tak? Dia baca wirid tadi kan? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Bukan baca saja-saja tu. Kok kita ni kan? Allah, lemah sungguh. Lah ni jangan dah lah ni masjid surah lu baca wirid ngerik subuh tu panjang. Ada kadar ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah ya kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lah. Wirid kita kena baca. Malam yaqra al-wiri kal kiri, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Barang siapa yang tak membaca wiri, maka dia seperti kera. Marah lah kata, sedap kata orang kera. Bukan nak kata mu kera. Bukan kera. Tu dah. Makna pada pihak mensia-siakan umur. Daya umur dia panggil. Menyia-nyiakan umur dia. Dalam wiri al-madani tu orang panggil wiri al-madani tu, wiri ahlul Madinah zaman dulu lah. Zaman ni tak tahu lah lagu mananya. Wiri al-madani kita baca tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah Taala kata Allah yang mengeluarkan malam di dalam siang, siang di dalam malam. Maka kita orang ada kepala otak ni kena ambil iktibar. Apa? Yakni ibarat kita ni seperti siang dengan malam. Mana? Jadi kita ni wala nampak seperti siang. Kita nampak seperti siang tak kita ni? Siang lah. Subai lagi, janggut lagi, celok lagi, wasebah lagi, atas tekok tu ni. Cerah, nur. Siang tu bercahaya kan? Orang surah.
Tapi di dalam siang adanya malam. Kita tahu sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tahu apa ada dalam rumah dia. Kita tahu gapo dosa kita buat. Orang lain tak tahu. Oh, kalau orang lain tahu ke, tak marilah ngajar. Yang kata ngajar, tak marilah semaya. Tak tubik surga tunjuk muka malu. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala as-sattar, yang maha menutupi aib manusia. Ya, jangan kata aib yang batin, aib yang zahir pun Allah Ta'ala tutup. Mana? Tu tahik dalam perut kita ni. Ada bau tak tepi? Kuat bau tahik dalam perutmu, ada ke? Tak ada. Padahal dalam tubuh kita ni ada tahik, nano, dano, darah. Najis tak kata tu? Najis. Tapi disaluk dengan kulit. Nah, bubuh golak minyak wangi. Oh, sedap nyata emo dah tu ni. Sedap perfume emo dah. Padahalnya dalam tubuh kita ni duk akut najis hari-hari. Duk akut tahik ke hulu ke hilir dalam perut. Tapi Tuhan Maha Sattar, menutupi aib. Tu aib zahir. Aib batin pun Tuhan tutup. Banyak maksiat kita Allah tak ada tutup. Sehingga kita tak malu nak keluar tunjuk muka kita jadi tok imam, kau jadi tok ustaz, kau jadi tok guru, kau orang tak tahu. Tapi kita tahu apa kita buat. Artinya walaupun kita ni siang, di dalam siang adanya malam. Malam sifatnya zulumat, sifatnya gelap. Maka dosa tu sifatnya gelap. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang hamba bila melakukan dosa, Nabi kata maka dititik dalam hati dia dukhan hakikat, iaitu asap hitam. Maka malam ni sifat dia cerah gelap. Gelap, zulumat. Nah, samalah seperti dosa. Dosa ni zulumat, gelap. Duk mana? Dalam diri kita. Maka sebab tu walau kita cerah, walaupun kita ni an-nahar, siang, tapi ketahuilah dalam siang adanya malam. Sebaliknya bila kita tengok orang tu malam, tengok orang gelap, bukan gelap muka pun negara tu dah. Maknanya Allah nampak macam jahat ni. Nah, pakai seluar pendek. Ni, tok tutup aurat, muka pabulah hak. Pakai baju cak korok. Nah, dak maya beh. Malam gelap tak? Gelap tu malam. Nah, tapi dalam malam adanya siang. Tu kita kena sangka baik, katakan barangkali ada kebaikan-kebaikan yang dia buat tak ternampak di mata kita. Nah, secara batin kita tak nampak. Sebab apa? Sebab di dalam malam adanya siang. Dalam gelap adanya cahaya. Dalam cahaya adanya gelap. Maka duduk lagu dengan tu ada apa? Kita rasa berdosa, tengok dengan orang lain, husnuzan ma'ibadillah, sangka baik dengan hamba Allah. Kita sangka baik dengan diri kita, jahat sangka dengan orang lain. Orang lain semua ahli neraka, kita seorang aja ahli syurga. Sepiknya syurga Tuhan ada ni. Tu. Ni orang tak mari seorang ni ahli neraka lakon ni ustaz weh. Allah sedaknya cakap. Jangan. Barangkali ada masyarakat. Nah, ada kepayahan, kesusahan. Nah, ataupun memang sudah alim, sudah alama. Ada. Macam-macam lah kita suka baik lah. Nah, suka baik buat tu. Barangkali tutup guru belakang dah semua ada. Nah, sebab tu tak nak mengaji tu. Sebab alim dah buat apa mengaji. Kita suka baik itu. Macam mana tu? Jangan kita kata jahil lah, jangan. Jahat lah, jangan. Sangka baik dah. Tu. Di dalam malam adanya siang. Pada gelap barangkali adanya cahaya seperti malam, di dalamnya ada siang. Itu. Bila orang tu rasa diri dia berdosa, barulah dia dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang tak rasa diri dia berdosa, maka dia tak akan istighfar, dia tak akan taubat pada Allah Ta'ala. Dia rasa dia tu suci, bersih, syurga wajib milik dia. Sudah. Nah, sebab tu Abdullah bin Mas'ud pernah ditegur oleh tabi'i. Abdullah bin Mas'ud katakan, Iza qulna, apabila kita kata la amantu billah, apabila kita kata aku beriman dengan Allah, itu pada makna kita ahli syurga. Nah, lalu seorang tabi'in tegur, ya Abdullah, tak betul tu.
Nah, bila kita kata kita beriman dengan Allah, kita Islam, kita mukmin, bukan pada makna kita mengaku kita ahli syurga. Kita mukmin sebab kita beriman dengan rukun iman 6. Kita Muslim sebab kita mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam Islam, semaya, puasa, zakat, haji. Nah, itu. Sedangkan kita tahu kita sedang berdosa, melainkan kita tahu kata Allah sudah ampun sekalian dosa kita, baru kita boleh yakin kita syurga. Pas kita tahu di mana kita yakin tak dosa kita diampun? Tak, zon saja kalau kita taubat. Apatah lagi kalau kita tak taubat. Nah, buat dosa malah aku taubat lambat lagi, sedap berasa nak buat pula kayak gini. Lambat lagi dah bagi. Itu. Maka kata Abdullah, betul aku salah. Tengok. Ini sahabat Nabi, walaupun dia tak sahabat, tinggilah martabat sahabat. Tapi apabila zillah, mana tergelincir, zillatul ulama, mana tergelincir, bila ditegur oleh tabi'in, tawadhu', boleh terima teguran. Tak macam kita, okay? Awak siapa nak tegur saya ni? Dah lah pakai keluar pendek. Saya ni tok guru ni, tengok molek ni, serba saya janggut saya panjang kan ni. Kayak kita lagu tu kan. Tu saya tak nak dengar awak janggut tak ada. Oh, ya kira dia janggut. Lepas tu kalau kambing nasihat awak dengar sebab janggut dia panjang. Kambing. Berat orang kita duk tengok zahir lagu tu dah. Tu. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud boleh terima teguran daripada anak murid dia, anak murid tabi'in. Dia tak kata, awak ni siapa ni? Awak pernah bersahabat dengan Nabi tak? Nak pandai-pandai cakap lawan saya ni. Tak ada gitu. Tetap diterima teguran. Itu orang panggil orang yang tawadhu'. Ada. Habis. Jadi Nabi kita ni syafi'il muznibina, yang mensyafaat ia Nabi Muhammad bagi segala orang yang berdosa tu bila? Pada hari kiamat. Syafaati li ahlil kabair li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Itu syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Ni hadis ni kalau tak silap, kalau pergi Masjid Nabawi ada dia tulis di apa nama ni, salah satu mihrab dia ada di Masjid Nabawi. Cuba kita tengoklah, ada hadis tersebut. Syafaat aku kata Nabi li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaat aku untuk kepada orang-orang yang buat kerja dosa besar di kalangan umat aku pada hari kiamat. Itu. Maka siapa kita nak kata orang tu kekal dalam neraka, kau wajib masuk neraka, syafaat Nabi jangan lupa. Takut kita orang panggil hak rasa suci tu, hak Tuhan yang bayar masuk neraka. Sebagaimana cerita dua orang adik-beradik Nabi cerita di zaman Bani Israel. Nabi kata Sammaratu akhwani, ada dua orang beradik di zaman Bani Israel. Ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Salah seorang abangnya ialah kaki abid ibadat pada Allah, adiknya kaki maksiat pada Allah. Wa fi zati yaumin, pada satu hari, qala al-'abidu minhuma lil 'asi. Berkata oleh abang dia hak kaki ibadat kepada adik dia yang kaki maksiat, wallahi demi Allah la tadkhulannan nara, pasti Allah Taala akan masukkan kamu dalam neraka. Walan yaghfirallahu laka, dan Allah tidak akan sekali-kali, walan yaghfirallahu laka, dan Allah Taala tidak sekali-kali mengampun dosa engkau. Itu. Dia kata adik dia. Sebelum ni dia nasihat molek-molek, adik dia tak dengar. Kali ni dia gerak dah. Mung, adik bawa balik disko mabuk dah tu ni. Dia berkata, Mung. Mung ni masuk neraka mu tahu tak? Mu wajib dah masuk neraka ni. Berat dah mu ni. Tuhan tak ampun sekali-kali dosa mu. Falamma tawaffahuma, tak kala mana wafatlah kedua adik-beradik ni, Allahu waffaqa baina yadayhi, Allah Taala kehipung kedua-duanya di akhirat esok di hadapan Allah. Wa qala Allahu minhuma lil 'abid, lalu Allah Taala firman, Allah Taala kata kepada abad dia kaki ibadat tadi, Allah Taala kata, manillazi azinaka antatali alayya, siapakah yang mengizinkan kamu mengambil urusan aku sebagai Tuhan? Man, siapakah? Allazi, yang azinaka, yang mengizinkan engkau, antatali alayya, ambil urusan aku sebagai Tuhan. Nak jawab gua anda. Tu akhirnya dihumbai oleh Allah Ta'ala masuk neraka. Adik dia kaki maksiat masuk syurga. Pelik.
Kenapa begitu? Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, kerana abang dia ketika mana kata ke adik dia, la tadkhulanna an-nara wa la yaghfirallahu laka, mu pasti akan masuk neraka dan tidak sekali-kali Allah Taala ampun dosamu. Ketika tu mari dalam hati dia takabur. Wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada adik aku beramal ibadat kuat. Adik dia pula saat abang dia kata lagu tu, mari hidayah, tobat dengan Allah Taala, menangis sungguh-sungguh. Tengok. Maka sebab itulah ramai mana orang yang hijab amal ibadat dihumbai oleh Allah Taala masuk neraka kerana maksiat takaburnya, tapi ramai mana orang yang hijab maksiat Allah Taala jemput masuk syurga kerana menyesal dia di atas dosa-dosanya. Itulah. Lagi pula syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syafaat? Ini pun duk tanya ke syafaat ni, kalau syafaat dulu disebut hari syafaat. Syafaat ni artinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu. Talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Itu dia punya syafaat. Jadi bila kita minta Nabi sallallahu alaihi wasallam isfa' lana dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita di pada masyarakat akhirat kelak, manusia ni minta dengan para nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Minta syafaat dengan Nabi Muhammad. Orang lain yang marah minta syafaat dengan Nabi Muhammad. Pelan. Kata apa tu? Isfa' lana ya habibana. Syirik. Syirik selalu. Syirik selalu. Minta syafaat dengan Allah. Boleh. Minta syafaat dengan Allah. Minta syafaat dengan Allah. Artinya kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala minta kebaikan daripada orang lain kepada kita, gitu. Mana ada Tuhan lain selain daripada Allah, gitu. Berat tu. Ni bahaya orang tak reti makna tapi bercakap ni. Kalau kita minta syafaat dengan Nabi Muhammad, maknanya kita minta Nabi Muhammad mintakan kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Itu abang syafaat. Talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Maknanya kita minta supaya Nabi Muhammad talabul khairi minallah ilaina. Itu dia panggil minta syafaat. Jadi minta syafaat Nabi Muhammad tu betul lah tu. Bukan salah tak? Baik tak? Betul. Habis. Kemudian dia kata wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Adapun kemudian daripada khutbah kita basmalah alhamdulillah tadi itu. Maka tu jawab bagi waw ganti bagi amma, adapun maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Fakir maknanya yang berhajat kepada Allah, yang tak boleh lepas dengan Allah. Itu makna fakir. Kadang-kadang orang ni tak faham bila kita sebut al-fakir, kata dijemput kepada Ustaz Al-Fakir, kata Ustaz Al-Fakir. Al-Fakir itu bukan nama orang. Al-Fakir itu mana orang? Sifat kita ni Al-Fakir, mana kita ni orang yang tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala, berhajat pada Allah Ta'ala. Itu walaupun kita tak rasa berhajat, tapi hakikatnya kita ni tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Orang tasawuf, orang sufi, memang dia rasa sengoti nafas demi nafas dia tu tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nak kelip mata pun dengan Allah, nak menapah pun dengan Allah, nak gerak satu diam pun dengan Allah. Itu. Siapa hamba yang fakir ilallah, yang tak boleh lepas kepada Allah ni? Zainul Abidin. Namanya Zainul Abidin. Ni kita cerita dah itu kan. Bin Muhammad Al-Fattani. Itu nama dia lah tu. Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki yang ngaji di Mekah. Kemudian Summal Filfilani, kemudian dia hijrah ke Pulau Pinang. Kata setengahnya kubur dia di Pulau Pinang, tapi kata setengahnya kubur dia di Mekah Al-Mukarramah. Dia naik pula ke Mekah lepas tu dan wafat di Mekah. Tapi tak tahulah. Kata setengahnya kubur dia ada di Pinang. Dia ziarah kubur. Ziarah bukan pergi sembah kubur. Kita lah ni takut nak pergi ziarah kubur, takut orang kata pergi sembah kubur. Tak boleh.
Perak kuburiyun ni ayat ni. Penyembah-penyembah kubur. Astagfirullahalazim. Bahaya tu kita kata ke orang kuburiyun. Mana kita nak kata dia kafir? Sebab apa? Siapa sembah kubur? Kafir. Tak kafir orang sembah kubur. Kafir, jangan main-main. Orang pergi ziarah kubur, pergi sembah kubur. Nah. Tengok di Pulau Besar tu. Akibat daripada kita orang Islam tu pergi ziarah kubur Syekh Arifin Al-Jailani, akhirnya Allah Taala orang agama lain hidup di ziarah kubur. Hindu-Hindu gapo nak pergi buat nazar gapo buat khurafat dah tu. Habis. Maka sebab tu budaya ziarah ni kita kena perhidup. Ziarah kubur. Tidak kubur alim ulama pun, kubur tok nenek kita, orang tua kita, supaya nantinya bila kita mati anak cucu cicit kita pun ziarah kita gitu. Tu. Habis. Kemudian doa sikit. Ghafarallahu lahu. Mengampunilah oleh Allah Taala baginya. Ini orang panggil khabariyah lafzan du'aiyah makna juga ni. Ghafarallahu li. Ghafarallahu li tu bukan lahu dah. Ghafarallahu li ay Allahumma ighfirli. Itu maksud itu. Ghafarallahu li ay Allahumma ighfirli, ya Allah ya Tuhan ampunilah akan daku, wali walidayya dan akan dua ibu bapakku. Kita pun gitu juga. Kalau berdoa tu jangan doa kita seorang, lupa pada dua ibu bapa, itu mewarisi fakir. Kalau kita berdoa jangan lupa dua ibu bapa kita. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa doa gitu. Orang yang tidak mendoakan dua ibu bapa dia, artinya dia tidak syukur pada Allah Taala. Karena Allah Taala kata anishkur li wali walidaika wa ilayyal masir. Anishkur li, supaya kamu tu syukur pada aku, wali walidaika, dan dua ibu bapa kamu kena syukur pada dua ibu bapa kamu. Jadi kalau kita tak doa ibu bapa kita, lupa pada ibu bapa kita, maka kita tu orang tidak syukur pada Allah, tak syukur pada ibu bapa, tak syukur pada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih pada manusia, tak terima kasih juga dia pada Allah. Itu. Maka sebab tu hidup kita ni ibadat syariat yang Allah Taala turun atas jalan, atas wasitah lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marjiknya kembalinya kepada dua perkara. Mana? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Tengok. Aqimus solata wa atuz zakata. Tengok. Dirikan olehmu akan sembahyang, itu dengan Allah. Wa atuz zakata, keluar olehmu akan zakat, itu dengan makhluk Allah. Itu. Sebab tu tak boleh kita dengan Allah saja, dengan manusia tak cara. Dengan Allah saja, berjuruh dengan Allah saja. Dengan manusia bengih, backing, dengan bapak tu jerekoh. Tak jadi tu. Tak jadi tu. Bukit agama tu. Wali walidayah, dan kepada dua ibu bapaku, walil muslimina. Itu. Jadi kenapa ni mula dengan diri dulu? Ibda' bi nafsik, Nabi kata. Mulakan kebaikan tu dengan diri kamu dulu. Kemudian bagi dua ibu bapa dan orang-orang Islam. Habis itu kemudian dia kata, telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku. Bukan semua dak, setengah. Jadi ada saudara-saudara dia. Saudara sini orang panggil ikhwah fiddin, dia panggil. Saudara sini makna ikhwah fiddin, saudara se-Islam. Ya, ikhwah ni ada tiga. Ada ikhwah fin nasab, adik-beradik. Tu orang panggil saudara juga. Adik, abang, kakak daripada mak pok hak tulah, atau mak lain-lain pok hak tulah, ke pok lain-lain mak hak tulah, tak ada kira lah. Itu orang panggil ikhwah fin nasab, saudara pada adik-beradik, pada keturunan. Ada lagi ikhwah fiddin. Macam kita ni. Mopok lain-lain belakang ni. Tak kira mopok tu lah. Cuma mopok atas kali tu hak tu lah. Tu ada naik hawa. Tapi hak mopok atas kira ada kita ni. Lain-lain ni. Tapi oleh kerana kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, maka kita tu adik-beradik dalam agama. Itu dah. Kemudian ada lagi orang panggil ikhwah fil watani, saudara di dalam negara. Itu.
Saudara dalam negara. Mana? Dengan ahcong ling long leng ting long long ananda karupan alagapah tak alagapah dah ni. Hak ni adik-beradik senasab pun dak, seagama pun dak, tapi warga negara sama. Itu. Satu Malaysia. Satu Malaysia, lah ni tak satu Malaysia dah. Keluarga Malaysia ada tu. Tu. Adik-beradik juga panggil. Adik-beradik sewarga negara. Adik-beradik setanah air. Tu kita kena kata gitulah. Sebab kita tak sama macam Indonesia. Indonesia tu kuat sangat, nasionalisme dia kuat. Dia sebangsa dan setanah air. Sebangsa tu dia tak ada dia bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tak ada kita kan bahasa Melayu, bahasa Cina, kita gitu. Ya dah. Dia melebur dalam satu bangsa, satu negara. Ya hebat dia. Sebab tu orang Cina sana tak bunyi kacak coceng nyolong coceng. Tak ada. Dia cakap bahasa Indonesia. Orang Ahok orang kalau berucap, kemah bahasa Malaysia dia. Kita kata bahasa Malaysia, dah bahasa Indonesia. Kalau kita pergi jumpa orang Cina sana kan. Dia kacak Indonesia. Tak bunyi slang. Nak slang Cina langsung. Pekak Indonesia. Mata awak ni Cina ke Jawa? Muka Cina, nama Jawa. Tak, saya bangsa Indonesia. Ya gitu. Sebab tu dia kuat lah sebab dia kena buat lagu tu sebab dia Jumhuriyah. Negara Republik Negara Republik ni negara yang paling mudah untuk berlaku peperangan. Cuba tengok. Semua negara hak perang-perang itu banyaknya Jumhuriyah, Republik, mana pakai presiden. Kalau negara berbentuk mamlakah, kerajaan, ada raja, ada sultan, ada tu agung, itu susah sikit nak berlaku peperangan. Bukan tak berlaku tapi susah. Sebab apa? Ada lagi raja, ada lagi sultan. Itu ada lebih ada kurang belakang tu kita kena buat bicara politik tu ni. Itu orang panggil ikhwah fil watani, saudara setanah air. Jadi dengan ahcong leng 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 ting long long ananda karupan semua tu alagapah tak alagapah, mereka tu walau bukan seketurunan kita, seugama dengan kita, tapi kita dengan dia adik-beradik satu negara. Gitu. Tapi payah Malaysia ni. Payah nak hubung adik-beradik tu payah. Sebab apa? Sebab masih guna cara komunis. Mana? Pecah beretah. Negara sekolah kebangsaan jenis. Pelik. Kebangsaan jenis. Jadi orang Malaysia ni kita tak tahu apa lambang bangsa. Ya, lambang bahasa ni bahasa. Betul tak? Bahasa lambang bangsa. Jadi kalau orang Arab dengar awak, entam ini, mu daripada mana? Malaysia. Cuba cakap Malaysia. Conceng. Pelik Malaysia dia. Awak daripada mana? Malaysia. Pelik bunyi cakap gitu. Ni. Mana Malaysia? Ada. Tapi susah lah sebab kudu orang main ambil dulu lagi buat pecah dah gitu. Sekolah jenis Cina, sekolah jenis India. Kerana orang Melayu tak ada kebangsaan. Sepatut nak hapus. Macam Indonesia tak ada gitu. Satu je. Walaupun bahasa yang dia guna bahasa Indonesia tu bahasa Melayu sebenarnya. Tapi tak kata bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Sebab tu. Dia tak guna, padahal Indonesia ni besar Jawa dah. Jawa besar. Jawa Timur, Jawa Barat, Utara, Selatan. Jawa ni besar kan? Tapi tak jadikan bahasa Jawa sebagai bahasa perantara. Bahasa berapa hak jadi bahasa rasmi? Bahasa rasmi negara. Buat. Tak masuk kain aku jerit kan. Tak apa je bagi dah. Bahasa Melayu. Tapi kalau kata lain, bahasa Melayu ni tak. Bukan, bahasa Indonesia. Hebat dia. Dan tak ada sana sekolah jenis Cina, sekolah jenis Melayu, tak ada gitu. Sekolah jenis kebangsaan satu. Kita tu payah nak buat lagu tu ni. Tapi kalau jadi pembakar mudah. Jodoh sok. Bila jadi budi kuasa senyap relax. Tu lagu tu lah ahli politik kita ni. Jenis kena pegang batu belai belakang lagu tu. Dah.
Nak nampak hebat jadi pembakar. Hebat lalu lah, kemah lalu. Nah, berbulan puasa warung juh lah. Masya-Allah. Kita tak mampu. Juh lalu lah. Dah boleh puasa kan? Warung lalu lah. Kata ada kuasa, hapuskan. Oh, nah, hapuskan sekolah jenis Cina ini. Nah, kita nak satu Malaysia. Satu bangsa, satu nusa, satu bangsa. Itu perjuangnya ulama dulu, tahu tak? Nah, satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu negara. Saya ada ketah Tuan Guru Haji Abbas Nasution, pengarah kitab tafsir banyak. Itu Sumpah Pemuda Melayu dulu, Sumpah Pemuda Melayu dulu. Ulama-ulama saja. Ulama dulu nasionalisme sangat tinggi, sifat kebangsaan itu sangat tinggi. Nah, itu. Habis. Yang terakhir, tadi kata, ikhwah fil nasab, ikhwah fil din, ikhwah fil watan. Yang terakhirnya ikhwah fil bashariyah. Ikhwah ikhwah fil insaniyah atau ikhwah fil bashariyah. Saudara semanusia. Dia bukan adik-beradik kita, bukan seugama dengan kita, bukan sewarga negara dengan kita, tapi dia manusia tak? Manusia. Maka dia juga adik-beradik kita semanusia. Inilah ajaran Islam. Apa? Ajaran Islam ialah ajaran bersaudara. Tidak boleh kita buat permusuhan atas dasar mu bukan anak abah aku. Tak boleh. Mu bukan anak abah aku dah, aku nak bunuhmu. Tak boleh itu. Mu bukan agama Islam deh, aku nak bunuhmu. Tak boleh. Mu bukan Melayu dah, aku nak cecehmu. Aku nak sembelih dekatmu. Tak boleh itu. Nah, mu bukan orang Malaysia, aku tembak mu apa? Boleh? Tak boleh. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan melainkan kepada orang yang melanggar undang-undang. Orang yang zalim maknanya. Walau dia Melayu, walau dia adik-beradik kita, dia langgar undang-undang. Maaf banyak, walau mu anak aku sekalipun, mu kena kerak tangan. Nabi kata gitu. Lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Kalau curi oleh Fatimah bintu Muhammadin, aku akan potong tangan dia. Itu walaupun satu nasab, walaupun adik-beradik, walaupun anak ayah, walaupun adik-beradik. Itu ajaran Islam. Kita dah musuh sebab apa? Sebab dia bukan anak abah aku. Bergerak lagu tu. Sebab apa musuh dia? Sebab dia bukan Islam dengan aku. Tak boleh. Walau dia bukan Islam, kita tak boleh musuh. Sebab kita tak boleh caci. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka mencaci maki Allah tanpa mengetahui perkara yang sebenar. Itu ajaran Islam. Kita boleh duk caci maki sesembah agama lain rumah. Tak boleh tu. Haram tu cakap gitu. Nabi tak ajar kita caci maki orang bukan Islam, caci maki simbol-simbol agama orang bukan Islam. Tak boleh. Tak boleh buat permusuhan kerana beza agama. Tak boleh. Apa tak lagi biasa bangsa. Bapa mu musuh ayo, mbak dia Cina, mata sepek, aku mata luas sikit. Berat lagu tu. Mana boleh buat musuh sebab dia Cina, sebab dia India. Cina, India, Melayu, Sia, Boya, Arab, Amerika Syarikat, aku gapo keturunan dia. Ini ketentuan Allah yang tak boleh kita nak pilih. Betul tak? Boleh? Beranak Melayu nak mati Cina, boleh? Puah jadi Melayu. Umur 40 rasa puah jadi Melayu. Rasa nak jadi Cina boleh. Buat mata sepek-sepek sikit, conceng-conceng boleh? Tak boleh. Beranak Melayu mati Melayu, beranak Cina mati Cina, beranak Keling mati Keling. Betul tak? Beranak Arab mati Arab. Ini bangsa. Tak boleh pisah dengan kita. Sebab itulah cinta kasih kepada bangsa tu bahagian daripada iman. Hubbul watani minal iman. Dan tak boleh buat musuh kerana beza negara. Tak boleh. Bapa musuh dia? Dia orang Thailand, aku tak boleh pergi. Nak tembak. Mana boleh gitu? Jadi nak buat musuh boleh tak dari Islam? Bukan tak Islam. Boleh. Tapi untuk orang yang zalim, jahat. Walau dia adik-beradik kita, walau dia satu agama dengan kita, walau dia satu bangsa dengan kita, walau dia satu negara dengan kita, tapi kalau dia langgar undang-undang, dia zalim, dia jahat, maka boleh buat musuh kerana kezaliman dan kejahatan dan sifat
sifat pelanggaran undang-undang tadi boleh. Itu ajaran Islam. Habis. Telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku. Siapa saudara ni tak ada royak nama berapa. Tapi dia doa dulu. Aslahallahu li walahum al-hala wasya'na. Aslahallahu telah membaiki tu. Telah membaikilah oleh Allah Ta'ala li bagiku, walahum dan bagi mereka itu setengah saudaraku. Membaiki apa? Al-hala akan kelakuan, wasya'na dan pekerjaan. Ni orang panggil doa juga ni. Aslahallahu, orang panggil khabariyah lafzan, du'ayah mana juga. Allahumma aslih li, itu maksud kita. Aslahallahu li ay Allahumma aslih li. Gitu. Minta gapo tu? Ni pak maf'ul bagi meminta, tolabah tu meminta gapo? Akan bahawa aku surat, aku tuliskan bagi mereka itu setengah saudaraku akan suatu kitab. Jadi orang minta dengan dia supaya mengarang kitab. Jadi bukan dia mengarang sengaja-ngaja dak kat sini. Wah saja mengarang. Dak. Ada orang minta. Kitab gapo orang minta dia tulis tu? Pada menyatakan, pada menerangkan, menghuraikan ilmi usuliddini. Nak menerangkan ilmu humbi agama. Akar bagi agama. Kalau tak ada akar, enggak tak ada lah agama ni. Agama ni tinggal nama je lah. Agama ni tinggal tanda je lah. Agama ni tinggal buih supaya dilaut tu. Tu. Dengan sebab akar ni lah agama ni naik subuh. Itu. Padahal aku terjemah artinya naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Itu dia panggil terjemah. Aku translatekan, itu mana? Daripada muqaddimah Syekh Sanusi, iaitu muqaddimah Syekh Sanusi itu muqaddimah Sughra kalau tak silap ya, muqaddimah As-Sughra. Ataupun dikenal juga dengan Ummul Barahin. Ummul Barahin, bukan Ummu Ibrahim. Ummul Barahin atau Matan Sanusiyah. Syekh Sanusi ini namanya Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Serta pulaknya aku tambahkan atasnya, atas terjemah tadi itu, tambah takluk pada kata tambah, daripada beberapa kalam syarah muqaddimah Sanusi dan hasyiah ni mana nota kaki. Hasyiah muqaddimah Syekh Sanusi. Bapa aku tambah? Ilat pada kata aku tambah. Tu ilat pada kata aku tambah supaya nyata jelas maksud mana tujuan daripada kalam Syekh itu, ini Syekh Sanusi itu. Kadang-kadang Syekh tu ya kecek rekah gitu. Kita tak tahu Syekh ni tujuan dia nak ke mana maka memerlukan syarah dan hasyiah baru jelas apa yang dimaksud, yang ditujukan oleh pengarang Syekh Sanusi itu. Kemudian dia kata, dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu surat, demikian itu menulis, maknanya walaupun aku ni bukan ahli, ni orang panggil mimbabit tawadhu' musannif. Ni setengah daripada sifat tawadhu' musannif. Kita kata memanglah patut dah tu dia meminta dengan hamba ni ngaji pasca PhD ni, memang hamba alim lah ni. Dia cakap gitu. Bila orang minta dia tok guru, minta tulis sikitlah kitab tauhid ni, usuluddin ni. Dia kata tengok dululah nanti hamba kaji-kaji dulu, tengok dulu kitab gapo, tambah-tambah sikit syarah hasyiah. Walaupun hamba bukan ahli, gitu. Tawadhu' itu. Walaupun aku bukan ahli bagi demikian itu sekalipun, tetapi
I'timad mana berpegang aku kepada Taufik Karimul Wahhab. Aku berpegang mana aku i'timad, aku bergantung, mengonek-ngonek hati akunya tawakul dengan taufik. Apa taufik? Yani nikmat Allah Taala beri kepada hamba mampu untuk mengerjakan ibadat taat. Khalqul qudrati fil abdi ala taat. Nah dah. Taufik ke apa? Bagi jalan yang sawab, bagi jalan yang betul. Lalu dia mari ayat Quran, ayat kata nikmat taufik ni payah nak dapat. Hanya dalam Quran 30 juzuk, seni je ayat sebut taufik. Tengok. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi, dan tidak ada yang memberi taufik akan daku melainkan dengan Allah yang maha tinggi. Nah, yang maha ali, mana yang maha tinggi pangkatnya, al-azim yang maha agung. Nah itu. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan daku. Ada dua dah tu. Akan daku tu. Dia tulis akan daku, akan dikau. Akan dadaku. Tu akan dadaku. Bukan salah dak ni kita hak baca tak madah. Akan dadaku. Dada sadri. Allahumma syrah Allahumma syrah lana sadrana. Ada Allahumma syrah li sadri. Allahumma syrah lana sudurana. Itu. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku. Ya jauh ini dada alikku kah kahwau gitu ya. Nak baca mana dudaku tak pernah sabar duda pula dah. Didi and Frank. Dadaku. Buka berapa? Bagi demikian itu menyurat, menulis. Kerana apa? Kerana bahawa semuqaddimah Syekh Sanusi itu, dan jika adalah ni apa raya, dan jika adalah ia muqaddimah Syekh Sanusi itu kecil jirimnya sekalipun, kecil je bentuk dia nya, halus je. Kita ni besar dah ni. Kalau kitab Matan Sanusi tu halus kecil ya, nipis je. Sangat besar ilmunya, ilmu muqaddimah Syekh Sanusi. Tu ni lah panggil ulama dulu, dia memuliakan ilmu ulama sebelum daripada dia. Jadi kalau seorang itu berilmu tapi mentahkir, menghina-hina, melekeh-lekehkan orang yang sebelum daripada dia, maka orang ni tidak ada adab. Man laisalahu adab laisalahul ilm. Tidak barang siapa yang tidak ada baginya itu adab, maka tidak adalah baginya itu ilmu, walaupun dia berilmu. Lagi yang mengandung atas sekalian aqaid serta dilebih beberapa faedah. Kita nak berhenti mana ni? Tak tahu nak berhenti mana ni. Kita berhenti situ lah. Dan jika adalah ia muqaddimah Syekh Sanusi itu kecil jirimnya sekalipun, wallahu a'lam. Berhenti situ lah. Berhenti tidak stesen tu dah. Berhenti tepi jalan betul nah. Padahal bulan depan cuti dah. Bulan depan soal lagi pun cuti pula raya. Berhenti di RNA lama ni. Tanda molek takut salah sambung. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, insyaallah bulan Ramadan